Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua yang menonton dan mendengar ceramah kesihatan pada hari ini. Saya Hafiz dari Davita Malaysia selaku moderator pada program ini dan mewakili pihak penganjur. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam menjatik program pada petang yang berbahagia ini. Untuk makluman semua hadirin yang saya hormati, program pada hari ini iaitu webinar secara percuma yang dibawa khas dengan kerjasama di antara Davita Malaysia dan juga Pusat Perubatan Sunway yang akan membincangkan sebuah topik yang sangat penting dan menarik, iaitu pemindahan buah pinggang penderma hidup. Tajuk ini dipilih adalah bersempena dengan Hari Buah Pinggang Sedunia yang disambut pada bulan Mac setiap tahun. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, kita amat bertuah kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah 3 doktor pakar yang sangat berpengalaman luas dan berkaliber bagi membincangkan topik program kita pada hari ini. Baik, sebelum saya meneruskan agenda yang berikutnya, ingin saya maklumkan bahawa program 1 jam ini terbahagi kepada 2 bahagian. Itu bahagian pertama adalah sesi ceramah yang akan disampaikan oleh ketiga-tiga doktor pakar kita dan setiap ceramah akan berlangsung selama 15 minit untuk setiap penceramah. Dan untuk bahagian yang kedua, iaitu dalam 15 minit yang terakhir, kita akan peruntukkan sesi ini iaitu sesi soal jawab di antara para penonton dan juga para penceramah jemputan kita. Justru pihak kami amat mengadu-adukan sebarang persoalan, sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada para penceramah kita pada petang ini, bolehlah berbuat demikian melalui chat box yang tertera di bahagian bawah di skrin masing-masing. Dan untuk makluman semua juga kepada para jururawat yang hadir ataupun yang menonton dan mendengar program kita pada petang ini, anda layak untuk membuat tuntutan mata kredit CPD pada akhir program ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya meneruskan program kita pada petang ini dengan memperkenalkan penceramah jemputan kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Dr. Rosnawati binti Yahya, yang akan membentangkan tajuk ceramah beliau iaitu penyakit buah pinggang akhir dan pemindahan buah pinggang. Beliau mempunyai pengalaman hampir 20 tahun sebagai seorang pakar buah pinggang dan pernah berkhidmat di beberapa buah hospital di dalam dan di luar negara, termasuk di Leicester Hospital United Kingdom, Hospital Kuala Lumpur, dan pernah berkhidmat sebagai physician di Hospital Melaka. Beliau juga adalah aktif sebagai President Malaysia Society of Transplantation, President of Postgraduate Renal Society Malaysia, Chairperson of Malaysia Registry of Renal Biopsy, International Advisor for Commonwealth Tribute to Life Program, Board Member of National Kidney Foundation Malaysia 2022. Beliau kini bertugas sebagai Unit Transplantation Jabatan Nefrologi Hospital Kuala Lumpur, Pengarah Ehwal Perubatan Davita Malaysia, dan pakar pelawat nefrologi Pusat Perubatan Sunway. Kepada Dr. Rosna, 15 minit diperuntukkan untuk doktor. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera tuan-puan dan puan-puan yang saya hormati. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Davita Malaysia dan Sunway Medical Center kerana telah mengaturkan program petang ini untuk kita sama-sama meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan option rawatan pemindahan buah pinggang. Ini adalah agenda yang akan saya jelaskan pada petang ini. Okey, untuk memulakan ceramah ini, penyakit buah pinggang kronik mempunyai beberapa peringkat 1 hingga peringkat 5. Peringkat 1 adalah peringkat yang awal di mana fungsi buah pinggang melebihi 90%, manakala peringkat 5 atau kegagalan buah pinggang peringkat akhir adalah tahap yang paling teruk. Buah pinggang seseorang itu akan terus merosot. Kadar kemerosotan tidak sama antara satu pesakit dan pesakit yang lain
dan bergantung kepada banyak faktor seperti tekanan darah yang tinggi, gula yang tidak terkawal, banyak pengambilan garam, berat badan yang berlebihan, merokok dan sebagainya. So, seseorang pesakit yang menghidap penyakit buah pinggang kronik, ada banyak perkara yang boleh diamalkan untuk memastikan buah pinggang mereka tahan lebih lama. Pada tahap keempat, pesakit akan mula berasa kurang sihat, kurang selera makan, rasa mual dan sebagainya. Pada tahap ini, pakar nefrologi akan memula berbincang tentang option rawatan gantian buah pinggang. Dan sekiranya seseorang pesakit itu ingin melakukan pembedahan transplant preemptif, ini adalah masa yang paling baik untuk membuat persediaan ke arah pemindahan buah pinggang. Pada tahap kelima, rawatan gantian perlu dimulakan untuk memastikan seseorang itu terus hidup. So kita semua tahu terdapat 3 option rawatan gantian buah pinggang. Yang pertama ialah pemindahan buah pinggang di mana buah pinggang yang baru dari penderma yang sesuai mengambil alih fungsi buah pinggang yang rosak. Yang kedua, peritoneal dialysis di mana sebahagian daripada abdomen digunakan sebagai penapis atau filter. Yang ketiga, rawatan hemodialisis di mana mesin digunakan untuk menapis keluar bahan kumuh atau bahan toksin dan juga air yang berlebihan. Dan kita tahu rawatan 3 jenis rawatan ini boleh ditukar bersilih ganti dari masa ke semasa. So pemindahan buah pinggang adalah rawatan pilihan atau rawatan yang terbaik untuk pesakit yang menghidap kegagalan buah pinggang. Sekiranya, so ini adalah syarat yang penting, pesakit tidak mempunyai masalah kesihatan yang lain yang menyebabkan pembedahan itu berbahaya atau sekiranya pesakit tidak boleh mematuhi aturan pengambilan ubat imunosupresi atau anti penolakan pada jangka panjang. So kenapa? Apakah manfaat atau kelebihan pemindahan buah pinggang? Yang pertama, seseorang itu tidak lagi perlu menjalani rawatan dialisis dan tiada lagi pengumpulan bahan toksin dan mereka secara amnya akan merasa lebih sihat. Kelebihan yang kedua, kita semua tahu pesakit yang menjalani dialisis perlu mengawal pemakanan pemakanan yang teratur. Contohnya mereka perlu makan makanan yang rendah potasium, makanan yang rendah fosfat dan juga mengawal pengambilan cecair. Sekiranya pemindahan itu berjaya, mereka boleh makan dan minum seperti biasa. Manfaat yang ketiga, selepas pembedahan buah pinggang yang berjaya, rawatan dialisis tidak perlu lagi dilakukan. Oleh itu, pesakit ini akan mempunyai lebih banyak masa untuk menjalani aktiviti sosial dan juga menjalani hobi masing-masing. Kebanyakan mereka dapat kembali bekerja sepenuh masa dan lebih senang untuk merancang pergi bercuti. Manfaat yang keempat atau yang paling penting, secara amnya orang yang menjalani pemindahan buah pinggang mempunyai jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan mereka yang menjalani rawatan dialisis. So apakah perkara yang perlu pesakit ketahui sebelum mempertimbangkan pemindahan buah pinggang? Pemindahan buah pinggang adalah prosedur pembedahan yang serius. Oleh itu, pesakit perlu menjalani penilaian untuk menilai tahap kesihatan dan menentukan sama ada pemindahan buah pinggang adalah rawatan yang sesuai untuk mereka. Yang kedua, pesakit perlu mengambil ubat untuk membolehkan badan mereka menerima buah pinggang yang baru. Ubat-ubat ini dipanggil immunosuppressant atau anti penolakan. Ubat-ubat ini mempunyai risiko dan kesan sampingannya yang tersendiri. Yang ketiga, buah pinggang yang dipindahkan tidak kekal selamanya. Mereka perlu menjaga buah pinggang ini dengan baik dengan mengamalkan pemakanan yang sihat dan mengamalkan gaya hidup sihat. Soalan yang biasanya kita ditanya, bolehkah saya menjalani pemindahan buah pinggang? Jawapannya boleh sekiranya tahap kesihatan mereka baik, mempunyai berat badan yang sihat, tiada jangkitan kuman yang aktif, tiada kanser yang aktif, kencing manis yang terkawal dan fungsi jantung yang memuaskan.
So dari mana datang sumbernya buah pinggang? Terdapat dua jenis penderma semasa hidup atau living donor dan juga penderma selepas kematian atau penderma kadaverik. Penderma semasa hidup adalah seseorang itu memilih untuk menderma salah satu buah pinggang mereka semasa mereka masih hidup. Penderma ini biasanya adalah datang dari kalangan adik-beradik, ibu bapa, suami atau isteri. Ahli keluarga yang lain contohnya seperti sepupu, ipar, bapa atau ibu, saudara, mertua dan sebagainya boleh juga menderma, tetapi ia memerlukan kelulusan khas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau Unrelated Transplant Approval Committee. So, apakah penderma selepas kematian? Buah pinggang penderma kadaverik datang dari penderma yang telah mati otak. Kebenaran waris diperlukan sebelum organ diambil. Penderma ini meninggal dunia akibat kemalangan ataupun angin amar atau stroke. Di Malaysia, bilangan penderma selepas kematian adalah sangat rendah, cuma lebih kurang 30 hingga 50 penderma setahun. Jumlah pesakit yang memerlukan buah pinggang melebihi 25,000 orang. So secara purata, masa menunggu ialah lebih daripada 8 hingga ke 12 tahun. So peluang pesakit kita untuk mendapat buah pinggang daripada penderma kadaverik sebenarnya adalah sangat rendah. Next question, soalan yang selalu ditanya ialah berapa lamakah buah pinggang yang dipindahkan boleh bertahan? Secara umumnya, buah pinggang dari penderma hidup tahan lebih lama daripada buah pinggang dari penderma kadaverik. Setahun selepas pemindahan, 98% buah pinggang dari penderma hidup dan hanya 92% dari penderma kadaverik masih berfungsi. Selepas 3 tahun, 97% buah pinggang dari penderma hidup dan 88% dari penderma kadaverik masih berfungsi. Selepas 5 tahun, ia akan menurun lagi, cuma 96% buah pinggang dari penderma hidup masih berfungsi dan 85% dari penderma kadaverik. Pada 10 tahun, 92% buah pinggang dari penderma hidup dan 70% dari penderma kadaverik masih berfungsi. Apakah yang menyebabkan seseorang itu tidak sesuai untuk menjadi penderma hidup? Seseorang itu tidak boleh menjadi penderma sekiranya mereka menghidapi penyakit kencing manis, mempunyai berat badan yang sangat berlebihan, BMI lebih daripada 35, sekiranya mereka mempunyai BMI 30 hingga 35, mereka perlu menurunkan berat badan sebelum pendermaan. Jika mereka mengidap darah tinggi yang tidak terkawal atau darah tinggi yang telah merosakkan organ lain, contohnya mata dan juga jantung. Penyakit kronik yang boleh menjejaskan buah pinggang, sekiranya menghidapi kanser atau jangkitan kuman yang aktif, mereka yang mempunyai batu karang yang aktif, ataupun mereka menghidapi masalah jantung, stroke dan sebagainya. So, apakah proses yang perlu dilalui oleh seseorang bakal penerima? Bakal penerima perlu menjalani counselling, doktor akan mengambil sejarah perubatan yang mendalam dan menjalani pemeriksaan fizikal. Mereka perlu menjalani berbagai ujian darah dan pelbagai imbasan, kemudian mereka akan melalui perbincangan pelbagai disiplin, pembedahan, melalui proses pemulihan dan rawatan susulan sepanjang hayat. Bakal penderma perlu menjalani proses yang sama seperti bakal penerima. So, terdapat dua jenis penilaian kesesuaian yang amat penting. Yang pertama ialah jenis kumpulan darah. Yang kedua dipanggil HLA typing atau HLA antibody. Penderma yang compatible adalah kumpulan yang saya telah tandakan hijau di sini. So, penderma darah O boleh menderma kepada mana-mana penerima. Manakala penerima darah AB boleh menerima dari mana-mana penderma. Manakala penderma A cuma boleh menderma kepada A dan AB dan penderma B cuma boleh menderma kepada B and B. Ini adalah dipanggil penderma atau ABO compatible transplant.
So sekiranya penderma tidak mempunyai kumpulan darah yang kompatibel, jangan bimbang. Di Malaysia kita telah melakukan pembedahan ABO incompatible transplant semenjak tahun 2011 dan pakar transplant akan memberikan penerangan yang lanjut tentang risiko ABO incompatible transplant. Ujian kesesuaian yang kedua ialah HLA typing dan pengetanan antibody terhadap penderma. Ujian ini menentukan kesesuaian seorang penerima untuk menerima buah pinggang. Sekiranya penerima mempunyai tahap antibody yang tinggi terhadap penderma, pembindahan buah pinggang tidak boleh dilakukan kerana risiko penolakan yang tinggi. Walau bagaimanapun, pihak Kementerian Kesihatan telah meluluskan untuk kami menjalankan program dipanggil PET Kidney Exchange atau kidney swap boleh dilakukan. Bermakna seseorang itu boleh bertukar penderma yang lebih sesuai untuk mereka. So, apakah ujian yang perlu dijalani oleh penderma? Ujian darah untuk memeriksa tahap gula, kolesterol, kreatinin untuk menentukan tahap fungsi buah pinggang. Ujian air kencing untuk menentukan tahap fungsi buah pinggang dan memastikan tiada kebocoran protein. Imbasan ultrasound buah pinggang untuk memastikan kehadiran buah pinggang yang normal. Imbasan radionuklear untuk menentukan fungsi buah pinggang kanan dan kiri. Dan imbasan CT untuk menentukan anatomi salur darah ke arah buah pinggang untuk pakar bedah membuat pilihan buah pinggang mana yang lebih sesuai untuk didermakan. Kedua-dua penderma dan penerima perlu menjalani pemeriksaan untuk memastikan tiada masalah tekanan darah yang tinggi, tiada kanser dan juga tiada jangkitan kuman yang aktif. Kedua-dua penderma dan penerima perlu menjalani penilaian psikososial untuk memastikan mereka memahami faedah dan risiko yang mendalam berkaitan pembedahan buah pinggang. Mereka juga perlu pakar psikiatri akan memastikan kedua-dua mereka boleh mematuhi rawatan susulan yang selanjutnya. Pemeriksaan jantung dan paru-paru perlu dijalankan untuk penderma dan penerima untuk memastikan risiko pembedahan berada di tahap yang minima. Ujian ini termasuk imbasan chest x-ray, ECG, ekokardiogram ataupun ekokardiogram dan sesetengah pesakit mungkin perlu menjalani ujian stres atau stress test. Terdapat ramai pakar yang terlibat di dalam persediaan untuk menjalani transplant. Orang yang paling kerap ditemui adalah transplant coordinator dan pakar nefrologi. Pesakit akan bertemu dengan pakar bius dan pakar bedah transplant 2 hingga 3 minggu sebelum transplant dijalankan. Pakar-pakar lain yang terlibat di dalam penjagaan semasa penilaian, semasa pembedahan dan juga selepas pembedahan termasuklah pakar psikiatri, pakar imunologi, pakar X-ray, pakar pemakanan, ahli farmasi, ahli fizioterapi, jururawat di ICU dan juga jururawat di ward. So, seseorang pesakit itu akan bertemu dengan ramai kaki tangan di pusat-pusat transplant. Terus Nah. So, ya. Kita ada 2 minit lagi ya, Doktor. Okay, thank you. So, bila tiba hari pemindahan transplant dijalankan, satu buah pinggang yang telah ditentukan oleh pakar bedah akan ditanamkan di rongga abdomen di sebelah bawah. Buah pinggang yang lama akan ditinggalkan di tempat yang sedia ada. Buah pinggang yang lama ini tidak akan dikeluarkan. Okey. Ini saya rasa slide saya yang kedua terakhir. Ini adalah senarai pusat transplant di seluruh negara pada saat ini. Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Selayang adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Pusat Perubatan UiTM di bawah Kementerian Pendidikan. Dan juga 3 private hospital iaitu Sunway Medical Center, Prince Court Medical Center dan Mahkota Medical Center. So, secara ringkasan, pemindahan buah pinggang adalah pilihan rawatan terbaik bagi mereka yang sesuai untuk menjalani prosedur ini. Di Malaysia, buah pinggang dari penderma hidup harus perlu kita pertimbangkan kerana senarai menunggu daripada penderma kadaverik adalah sangat lama.
With that, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penceramah jemputan kita yang pertama, Dr. Rosnah, di atas penerangan yang sangat jelas dan baik dari Dr. Rosnah seperti tadi. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua para penonton yang saya hormati sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan kepada semua penceramah kita pada petang ini, bolehlah mengajukan soalan tersebut di chat box yang tertera di skrin masing-masing. Baiklah, seterusnya saya ingin mempersilakan pula penceramah jemputan kita yang kedua, iaitu Dr. Murali Sundrang. Beliau pernah berkhidmat sebagai doktor pakar urologis di Institute Urology and Nephrology Hospital Kuala Lumpur sejak dari tahun 1997. Dan pada tahun 2019, beliau telah bersara sebagai ketua unit urologi selepas 33 tahun berkhidmat di perkhidmatan awam. Sekarang ini beliau merupakan doktor pakar perawat urologi di Pusat Perubatan Sunway, di mana minat utama beliau adalah berkaitan dengan pemindahan buah pinggang, uro-onkologi dan robotik surgery. Dan tajuk ceramah beliau pada petang ini adalah apa yang berlaku semasa pemindahan buah pinggang hidup. Dan tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Dr. Murali, 15 minit Dr. Murali untuk doktor. Dipersilakan. Selamat petang. Tajuk saya hari ini adalah pemindahan buah pinggang. Seperti yang anda tahu, pesakit kegagalan buah pinggang peringkat akhir tidak dapat hidup tanpa dialisis sepanjang hayat. Dan pendermaan buah pinggang adalah anugerah kehidupan. Saya pasti anda telah pun membaca tentang orang yang murah hati yang telah menderma buah pinggang kepada orang yang disayangi. Pemindahan buah pinggang bukanlah prosedur baru di Malaysia. Kes pertama telah pun dilaksanakan pada tahun 1975. Seorang anak negeri Sarawak bernama Martin Renier mendapat buah pinggang daripada abangnya. Dan pembedahan ini dilaksanakan di Hospital Kuala Lumpur oleh pakar bedah urologi Datuk Dr. Hussein Awang. Selepas pembedahan, Martin dapat berhidup selama 30 tahun tanpa dialisis dan dapat menikmati kehidupannya bersama cucu. Setiap kes pemindahan buah pinggang hidup melibati dua individu, iaitu seorang penderma buah pinggang yang sihat dan seorang penerima buah pinggang yang mengidap kegagalan buah pinggang tahap akhir. Jadi, siapakah yang sesuai untuk menjadi penderma buah pinggang hidup? Penderma sebaiknya adalah saudara darjah 1 atau kedua. Misalnya, ibu bapa, adik-beradik, pakcik-makcik dan anak saudara. Umur penderma mestilah lebih daripada 16 tahun. Selain dari hubungan kesaudaraan, kriteria lain untuk menjadi penderma adalah berikut. Penderma hendaklah sihat untuk menjalani pembedahan. Tiada had umur atasan dan terdapat juga datuk nenek yang telah menjadi penderma hidup. Penderma patut memahami buruk baik serta risiko prosedur pembedahan dan juga bersedia untuk menjalani temujanji susulan dengan pakar hospital sepanjang umur. Semua manusia mempunyai sepasang buah pinggang yang terletak di bahagian belakang badan.
pakar nefrologi akan menentukan pilihan buah pinggang yang mana satu yang sesuai untuk didermakan. Kaedah pembedahan untuk penderma dilakukan secara laparoskopik, iaitu melalui luka kecil. Kemudian, buah pinggang penderma akan dipindahkan ke penerima. Bagi yang menerima buah pinggang baru pula, organ ini akan ditempatkan di bahagian depan badan. Jadi, buah pinggang yang asal tidak perlu dibuang untuk memberi ruang bagi buah pinggang baru. Seterusnya, bagi penderma, selepas pembedahan, biasanya beliau dapat balik rumah selepas 3 hari. Dapat kembali ke aktiviti biasa dalam 6 minggu dan tidak memerlukan apa-apa makanan khas. Penderma digalakkan mengikut gaya hidup sihat dan boleh tetap aktif termasuk sukan biasa. Beliau perlu datang temu janji susulan dengan pakar hospital sepanjang umur. Jadi, apakah kadar kejayaan bagi penerima buah pinggang hidup? 90% buah pinggang baru akan berfungsi selama 10 tahun dan penerima buah pinggang baru tidak memerlukan dialisis. 70% penerima buah pinggang baru mampu meneruskan jangka hayat kehidupan selama 10 tahun berbanding dengan hanya 20% jika terus kekal dengan dialisis. Minta maaf, Dr. Murali. Kesimpulannya, Ya, pemindahan Dr. buah Murali. pinggang adalah lebih baik berbanding dengan dialisis. Ya. Ya, Dr. Murali, saya dapat feedback daripada penonton kita yang mengatakan suara Dr. Murali tak berapa kedengaran. Jadi saya rasa mungkin face mask boleh dibuka dan volume mungkin boleh ditingkatkan untuk semua boleh mendengar ceramah daripada doktor. This is a recorded version. Okey, doktor, teruskan. Ya. Dari sudut jangka hayat hidup yang lebih panjang, gaya hidup yang lebih baik, pesakit boleh kembali ke aktiviti sukan dan juga boleh kembali sambung bekerja. Akan tetapi, pesakit buah pinggang yang tidak bernasib baik mendapat penderma hidup, masih ada peluang untuk mendapat buah pinggang daripada penderma yang sudah meninggal dunia. Misalnya, pada tahun 1992, seorang warga Amerika bernama Kate Allen telah pun meninggal dunia akibat kemalangan di Kuala Lumpur. Dan ibu bapa beliau bersetuju untuk mendermakan buah pinggangnya. Seorang anak Melayu bernasib baik untuk dapat menerima buah pinggang ini. Malangnya, seperti mana yang diterangkan oleh bekas Ketua Unit Transplant, Datin Dr. Lela Mansor, masih terdapat kekurangan orang yang sudi menjadi penderma organ selepas meninggal dunia. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan telah mengadakan beberapa kempen kesedaran pendermaan buah pinggang selepas meninggal. Mereka yang berikrah menjadi penderma organ akan menerima kad penderma seperti di sini. Jom mendaftarkanlah diri sebagai penderma organ
supaya lebih lagi warga Malaysia yang mengidap kegagalan buah pinggang dapat peluang menjalani pemindahan buah pinggang. Terima kasih atas perhatian anda. Terima kasih kepada Dr. Murali dan sama-samalah kita membantu kita menyertai sebagai penderma kepada buah pinggang sebagaimana yang telah disarankan oleh Dr. Murali sebentar tadi. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada semua penonton pendengar yang bersama-sama kita pada petang ini, jika ingin mengajukan sebarang soalan, pertanyaan, bolehlah mengajukan atau mengetengahkan soalan tersebut melalui chat box yang tertera di skrin masing-masing. Seterusnya, saya ingin mempersilakan pula penceramah jemputan kita yang ketiga dan yang terakhir pada petang ini, iaitu Dr. Tan Lee Peng, di mana beliau akan menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Penjagaan Kesihatan Diri Sempena Menunggu Pemindahan Buah Pinggang. Beliau merupakan doktor pakar nefrologis di Ara Damansara Medical Center, doktor pakar nefrologis dan physician di Beacon Hospital, doktor pakar nefrologis dan physician di Oriental Malacca Straits Medical Center, dan juga ketua pegawai perubatan Davita Malaysia. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai doktor pakar nefrologis dan pensyarah kanan perubatan di Universiti Malaya dari tahun 2009 sehingga 2014, dan beliau juga punya pengalaman sebagai pensyarah klinikal di Universiti Minnesota, US dari tahun 2006 hingga 2008. Kepada Dr. Tan, 15 minit diperuntukkan untuk doktor. Dipersilakan. Thank you, terima kasih kepada semua. Biar saya share skrin dulu. Alright. Boleh nampak saya ke tak? Ya? Okay. So, semasa menunggu, kita dah ada peluang untuk dengan dua-dua speaker daripada Dr. Rosnah tentang macam mana dengan dapatkan yang transplant. Speaker yang kedua, Dr. Murali, untuk terangkan kepada kita macam mana yang transplant itu boleh berlaku. Dan topik ketiga yang saya akan kembangkan, iaitu apa yang kita kena buat semasa menunggu, semasa menunggu transplant kita yang akan berlaku. So macam mana kita sebagai nurse ke, sebagai doktor ke, sebagai pesakit ke, macam mana kita nak uruskan untuk si pesakit yang sedang menunggukan tempoh dia untuk buat transplant. So now I'm ready for a change. Apa yang kita boleh buat sampai menunggu transplant ini berlaku. So, macam mana kita nak jagakan kesihatan diri sendiri semasa menunggu pemindahan buah pinggang adalah tajuk saya untuk topik ni, yang akan dengan ringkasnya menjadikan satu kesimpulan untuk pesakit kita untuk follow, untuk memastikan mereka dalam keadaan yang sihat sangat untuk dapatkan pemindahan buah pinggang mereka diri sendiri. So pesakit kita adalah pesakit macam ni, angka ni ataupun makcik atau pakcik, dia senang buatkan dialisis, dia duduk atas kursi 3 kali seminggu untuk 4 minggu dalam sebulan, untuk 12 bulan dalam setahun mereka akan duduk dan mereka akan receivekan yang proses dialisis ni untuk kurangkan dia punya beban racun, untuk kurangkan yang air dan semuanya. Dan untuk mengatasi daripada dapatkan dialisis ni, mereka akan pergi untuk buat persediaan untuk buat transplant. So transplant tu adalah sesuatu prosedur yang akan membawakan banyak benefit kepada pesakit, macam apa yang dikatakan dan diterangkan oleh Dr. Rosnah dengan diterangkan oleh Dr. Murali. Tetapi macam yang ditunjukkan daripada yang gambar ni, so, pesakit kita semasa mereka menunggukan transplant ini berlaku, apa sebenarnya yang terjadi pada kehidupan pesakit. So dia akan gunakan yang 4 jam daripada 3 kali seminggu untuk duduk di atas kursi. Mereka semasa duduk atas kursi, mereka biasanya akan makan, dan banyak kali saya pergi ke pusat dialisis, saya nampak yang pesakit tu sedang makan apa, makan kuih, makan nasi dan semuanya. Dan pada yang
jam yang mereka ada yang berduduk atas kursi itu, sang pesakit akan tidur, kebanyakan pesakit tidur, sang pesakit akan berbual-bual. Tapi yang jam-jam yang mereka akan berkumpul, yang semasa mereka duduk atas kursi itu, semasa mereka buatkan dialisis itu, adalah jam di mana kita dah sayang sebab jam tu akan merupakan masa yang sudah hilang untuk menjadikan mereka sihat. Dan pada masa yang mereka ada berduduk atas kursi itu, biasanya akan adalah masa di mana badan badan pesakit kita akan turut sedikit demi sedikit akan merosot. So apakah yang kita boleh buat untuk bantu menghalangkan daripada proses ini berlaku? Apakah yang kita boleh buat untuk cuba hentikan proses ini daripada berlaku? Dan apakah yang kita boleh buat untuk cuba mempersihatkan pesakit kita supaya mereka akan berada dalam keadaan yang sihat sekali untuk buat transplant dia? So transplant ni adalah satu prosedur yang amat bermanfaat kepada pesakit kita. Jadi of course yang pesakit kita yang ada badan yang sihat sekali akan dapatkan manfaat yang terbaik sekali. So itulah yang kita nak kirimkan kepada pesakit. So kuis dulu So apakah yang kita boleh buat untuk menjadikan pesakit kita dalam keadaan yang terbaik sekali? So sebelum saya mulakan, saya akan introduce kuis ni. So kuis ni saya nak tanya So semua akan jawab dalam keluarga sendiri ataupun office sendiri. So tanya, apa yang you rasa beberapa peratuskah dalam golongan Malaysia ni yang ada masalah dengan gula? Beberapa peratus dalam golongan Malaysia yang ada masalah dengan gula. Sebab gula merupakan sesuatu beban kepada rakyat Malaysia ni yang kita boleh atasi. Sebab kalau kita boleh atasi yang beban gula ni, kita boleh mempersihatkan badan pesakit dialisis kita. So, you guess how many percentage yang rakyat kita yang ada masalah dengan kencing manis? So kalau you dah guess 25%, you akan jawabkan betul. So yang statistik yang terbaru daripada yang ministry, kita dah dapat pada 1/5 orang So 20% pesakit rakyat kita sebenarnya ada masalah dengan kencing manis, adalah masalah dengan yang kawalan gula. So of course dalam pesakit kidney failure kita, yang percentage ni adalah lebih tinggi daripada tu. So of course as you all dah tahu, 50% daripada yang pesakit kita adalah disebabkan oleh kencing manis. So kencing manis merupakan sesuatu yang boleh berterusan lepas yang transplant So yang amat penting sangat untuk kita menjagakan kawalan gula pesakit kita semasa mereka menunggu. Sebab kita tahu lepas kita buat transplant ni, diabetes tu tetap ada kemungkinan diabetes tu adalah yang kawalan dia akan lebih teruk lepas kita buat transplant. Sebab semasa transplant kita tahu mereka akan gunakan ubat-ubat macam steroid yang untuk digunakan untuk buat persediaan untuk transplant itu sukses. So steroid tu akan naikkan gula. So kalau kita tak ada kawalan gula dengan elok, dengan terlebih dulu, itu akan jejaskan yang sukses transplant kita. So untuk mereka yang tune in yang terdiri daripada yang public ataupun pesakit, so kencing manis adalah disebabkan oleh masalah pankreas. So ini pankreas kita So dia di sekitar dengan yang perut. So pankreas ni adalah sesuatu organ yang keluarkan hormon insulin. So kencing manis adalah sesuatu yang ketidakseimbangan di antara insulin dengan gula So di mana insulin tidak boleh dikeluarkan, gula tak boleh masuk dalam sel. So insulin akan tinggi, dan insulin yang tinggi ini akan menjadikan kita ada masalah. Gula yang tinggi yang tidak boleh masuk dalam sel akan timbulkan masalah kepada organ-organ kita. So yang keadaan kencing manis ni, kita kena memastikan dia elok. Sebab lepas transplant, yang keadaan kencing manis ni akan ada kemungkinan menjadikan sesuatu beban ataupun sesuatu yang akan lebih tinggi oleh sebab ubat-ubat yang kena dibekalkan kepada pesakit transplant lepas transplant ini berlaku. So sebelum transplant, kita kena memastikan bahawa pesakit punya kawalan kencing manis adalah elok. So yang ni adalah gambar-gambar yang menunjukkan di mana tempat di pankreas ada. So pankreas ada di sebelah usus, usus kecil
dan di belakang kepada yang perut. So dia akan keluarkan hormon. Hormon ini akan mengalir melalui tube-tube ni, saluran-saluran ni masuk ke dalam usus kecil kita. Lepas tu dia pun akan keluarkan hormon macam hormon insulin yang agak penting kepada badan kita untuk kawalkan gula. So kita akan nampak di sini apa yang terdiri daripada kencing manis. Apa yang menjadikan kencing manis adalah kalau insulin tu tak boleh masukkan gula daripada yang aliran darah masuk ke dalam sel-sel badan kita. So kalau dia tak boleh tolakkan gula ke dalam badan kita, dia yang tahap gula tu akan meningkat dalam saluran darah. So darah tu kandungan gula dia akan tinggi dan akibatnya gula tu akan cederakan atau rosakkan organ-organ kita macam organ transplant. So samanya lepas kita dapatkan transplant, lepas pesakit dapatkan transplant, dia ada buah pinggang yang baru. So buah pinggang yang baru ni tetap kita kena jaga, halangkan dia ataupun mempertahankan dia daripada dapat kecederaan, daripada gula yang akan meningkat dalam darah kalau kita ada kencing manis. So satu daripada yang faktor-faktor yang kita memang boleh buat untuk menyediakan pesakit kita untuk buat transplant adalah untuk kawalkan dan pertahankan gula yang ada dalam badannya. So yang ini adalah satu image di mana gula ada dalam darah. So kita nampak yang putih-putih tu, semua ni adalah satu gambaran gula. So kalau kita ada yang masalah gula yang sangat tinggi, kita akan nampak semua gula ni akan berada di sekitar yang darah dan di sekitar dengan dinding-dinding saluran darah, dan dia akan mempercepatkan kerosakan kepada dinding darah, saluran darah kita yang sedia ada. So macam mana kita nak kawalkan? So tahap kawalan ni bagi mereka yang tak tahu, tahap kawalan ni kita boleh dibahagikan kepada 3. So kita boleh rawat daripada segi tahap purata kawalan untuk 3 bulan, iaitu HbA1c. So HbA1c kita kena memastikan bahawa dia di bawah daripada 7%, especially bagi pesakit yang akan buat transplant, ya. Sebab kita tahu bahawa kalau kita bekalkan ubat, dia akan naikkan dia akan rosakkannya, akan jadikan masalah untuk pesakit kita daripada segi gula, ya. So macam mana dengan tahap gula kalau kita buat yang finger stick tu? So kalau kita buat finger stick, kita boleh ingatkan dengan 2 nombor, iaitu 7-Eleven. Bukan saya nak advertisekan 7-Eleven, tapi 7-Eleven tu senang diingat. So kalau kita cekkan gula sebelum makan, sila pastikan kepada semua bahawa gula ni rendah atau lebih kurang daripada 7 ke bawah. Kalau kita cekkan gula selepas makan, kita kena memastikan bahawa gula ni kurang daripada 11. So 7-Eleven ni merupakan sesuatu angka yang agak senang diingat oleh semua. So 7-Eleven dengan HbA1c 7% ke bawah adalah sesuatu yang kita sebagai yang pesakit ataupun yang mereka yang merawatkan pesakit dialisis kita yang akan buat transplant kena ingat dan kena ikut, ya. So, 2 faktor yang kita kena buat untuk buat persediaan untuk buat transplant adalah memastikan yang semua organ yang lain tu okey. So, organ yang kedua yang agak penting kepada kita adalah organ mata, ya. Sebab apa yang transplant boleh bawakan kepada kita adalah yang beban daripada yang ubat transplant. So, ubat transplant tu memang ada risiko dan side effect dia. So, kita kena memastikan bahawa mata kita cukup sihat sebelum kita buat transplant. So yang mata yang macam mana yang dia akan diakibatkan adalah di belakang mata, iaitu di retina. So retina kita kena memastikan bahawa pesakit kita setiap tahun kena pergi kepada jumpa yang pakar mata. Sebab hanya pakar mata boleh lihat di belakang mata ni untuk jumpa retina dan memastikan retina tu dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan sihat. Sebab 50% pesakit akan ada kencing manis, dan daripada 50% pesakit yang ada kencing manis, 30% akan ada yang masalah retina macam ni. So, yang ni akan menimbulkan masalah semasa kita buat transplant sebab yang ubat yang digunakan. So, kena memastikan bahawa pesakit pergi jumpa doktor mata untuk rawatkan mata semasa dia menunggu time untuk buat transplant. So, senang je, mereka akan gunakan mesin untuk lihat, ya. Untuk lihat macam mana dengan keadaan mata mereka untuk tengoklah apakah rawatan yang diperlukan. Dr. Tan? Ya. Kita ada 1 minit lagi, Dr. Tan.
Okey, saya akan laju sikit lah. Yeah, thank you. So 3 adalah untuk memastikan tekanan darah tu elok. So tekanan darah tu senang. So tekanan darah memastikan bahawa kita memang gunakan tekanan darah yang 140/90. Yang tu adalah sebab yang semua tekanan darah ni akan merupakan sesuatu tekanan dalam saluran darah kita. Dan tu adalah sesuatu yang kita boleh cek dekat rumah juga. So kalau kita ada alat untuk ukur tekanan darah, kita boleh ukur dengan cara ni. So kedua-dua angka ni merupakan apa? So angka pertama merupakan yang tahap kuasa di mana semasa yang jantung kita berdebar. So dia akan keluarkan tekanan melalui yang saluran darah yang utama. So tekanan kedua adalah untuk tengok elasticity daripada saluran darah kita dan kesihatan saluran darah kita. So kita kena memastikan yang angka ni dengan tekanan darah ni sihat sebelum kita buat transplant. Dan angka keempat adalah kolesterol ya. So memang lepas yang kita buat transplant, ubat-ubat semua yang digunakan bukan saja boleh meningkatkan gula, dia boleh akibatkan tekanan darah dan kolesterol semua meningkat juga. So kita kena memastikan yang kolesterol dan kawalan kolesterol kita dalam keadaannya sesuai, yang bagus sebelum buat transplant ya. So pada akhirnya practical suggestion, apa yang kita boleh buat selain daripada itu? Kita nak memastikan berat badan kita sihat ya. So ingat apabila kita buat apabila kita buat pembedahan, yang si pakar bedah akan buat yang incision dekat yang perut sana. So kalau ada terlalu banyak lemak, nanti pula susah nak jahitkan semula ya. So kita nak memastikan berat badan kita kurang. So jangan macam yang kucing gemuk ni, kita nak banyak menggalakkan pesakit kita bergerak ya, bergerak untuk kurangkan berat badan. Kita tak nak makan semua ni. Semua ni yang kita suka. Kita nak menggalakkan pesakit kita makan yang sehat. Ya, kita makan yang sehat kena buat dulu ya. So kita kena buat satu amalan untuk mereka ya. So kita elakkan daripada makan makanan yang agak tidak membawa kesihatan kita. Last kali kita kena buat senaman. So senaman tu kita galakkan pesakit kita buat 30 minit sehari. Ya, dia tak semestinya kena buat marathon. Dalam office ini saya pun ada satu weight yang boleh nampak letak kat sini. So yang tu untuk semua galakkan kita untuk buat senaman. Memastikan bahawa badan kita masih sentiasa bergerak. Sebab dengan itu jantung kita akan lebih sehat. Saluran darah kita akan lebih sehat. Ya. So dalam dialisis pun boleh buat. So you tengok yang pesakit yang tua ni, dia boleh buat senaman semasa buat dialisis. Tengok dia gunakan yang weight yang semasa kita bergerak, yang bahu, dia gunakan basikal untuk menggerakkan kaki dia. Dia boleh buat resistance band training untuk menggalakkan otot dia semua ni berfungsi dengan elok. Sebab dengan senaman ni, dengan cara senaman ni, biasanya kita boleh memastikan badan kita masih berada dalam keadaan sihat semasa dalam proses menunggu untuk buat transplant. Ya. So last kali kena minta ya para pesakit semua ataupun golongan yang merawat pesakit untuk ada amalan untuk ambil ubat. Ya, sebab lepas transplant agak pentingnya kalau kita tak amalannya ambil ubat. Kalau dia tak ambil ubat, senang transplant tu akan masukkan proses rejection ya. Rejection iaitu bermaksud bahawa badan kita akan rejectkan transplant tu. So kita kena ada habit sebelum kita buat transplant untuk ambil ubat, dengan ambil ubat yang cara yang betul, ambil ubat dengan dos yang betul, ambil ubat dengan masa yang betul. So ini adalah yang amalan yang kita memang nak minta pesakit buat sebelum buat transplant. So terima kasih kepada semua. Semoga semua berada dalam keadaan sihat. Thank you very much. Terima kasih kepada Dr. Tan, satu penerangan yang sangat baik, sangat jelas, menarik tentang diet yang disarankan oleh Dr. Tan. Jangan lupa 7-Eleven ya, yang disarankan oleh Dr. Tan sebentar tadi. Baik, sebelum ke agenda yang seterusnya, baru-baru ini saya ingin maklumkan bahawasanya baru-baru ini Davita Malaysia telah melancarkan sebuah e-book yang berkenaan dengan transplantation ataupun pemindahan buah pinggang yang baru dilancarkan baru-baru ini. Jadi saya ingin mohon Dr. Tan untuk sampaikan sedikit berkenaan dengan
e-book berkenaan dengan pemindahan buah pinggang ini. Silakan Dr. Tan. Terima kasih Encik Hafiz. Saya nak introducekan yang e-book ni yang sebenarnya ditulis ataupun satu inisiatif daripada yang senior advisor kita iaitu Dr. Rosnah. So banyak terima kasih kepada kita kemukakan kepada Dr. Rosnah untuk menjalankan yang plan ni untuk kemukakan satu e-book ya untuk pesakit-pesakit dialisis kita untuk menuliskan apakah perjalanan seorang pesakit semasa kita sedang masuk ke dalam yang proses untuk membuatkan transplant, apa yang kita kena buat semasa kita menunggu proses transplant ni ya. So agak menarik buku ni, dia memang contain semua yang panduan dan dia agak ada banyak information dan agak banyak pengetahuan yang dituliskan dalam e-book ni sama sekali dengan image atau kartun yang berada dalam e-book ni juga. So pesakit yang minat dia boleh pergi ke Davita punya website. Davita punya website ada ditulis kat sini di belakang saya. So dia boleh pergi ke website Davita untuk tengok ya e-book ni. Buat masa ni tak boleh download. So yang mereka yang suka e-book ni boleh minta daripada yang FA Dialysis Unit dan kita akan printkan untuk para pesakit atau sesiapa yang memerlukannya. So kita banyak menggalakkan mereka semua untuk pergi tengok yang e-book ni yang memang merupakan sesuatu journey of love ya daripada Dr. Rosnah. Dr. Rosnah, are you here? Nak cakap sedikit sebanyak ke? Silakan Dr. Rosnah. Okay, thank you Dr. Tan. Ya, buku ni sebenarnya ditulis banyak guidance yang saya dapat daripada Davita United States actually. Diorang dah tulis buku, saya cuma mengadaptasikan untuk keperluan di negara Malaysia. So ada perubahan sedikit daripada buku yang kami dapatkan daripada international Davita US. So saya harap buku ini boleh dijadikan panduan untuk pesakit kita yang berminat untuk menjalani pemindahan buah pinggang. Thank you. Terima kasih Dr. Rosnah, terima kasih Dr. Tan atas penjelasan berkenaan dengan e-book yang dilancarkan oleh Davita Malaysia. Baiklah, sekarang ni kita pergi ke bahagian yang kedua. Sebelum saya pergi ke bahagian yang kedua, saya ingin memaklumkan kepada semua bahawasanya penonton pendengar kita sehingga sekarang berjumlah 361. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Kita telah menerima beberapa soalan daripada para pendengar. Kalau boleh saya bacakan soalan yang pertama daripada Raymond T dalam berbahasa Inggeris. What happened to donor? Do donors need to have water restrictions? Do they have higher chance to get kidney failure in future? Do we have data for the donors? So mungkin saya serahkan soalan ini kepada Dr. Rosnah. Thank you very much, Mr. Raymond, for that question. Allow me to answer this in English, yeah. Okay, basically our donor evaluation process is very strict and thorough. We will evaluate what is the risk of this patient to develop metabolic disease, meaning diabetes, so on and so forth. Because in Malaysia, diabetes is the main cause of end-stage renal failure. So one of our assessment is to assess what is this patient's risk to develop diabetes. And if we think, like today I have a 35 years old lady who wants to donate to an older sister. Both parents actually diabetes with the father also, is also on dialysis right now. I actually would personally disqualify this donor because we know her, she's 35. She's already have pre-diabetes. Pre-diabetes is diagnosed by taking their fasting blood sugar, ask them to take sugary drink and then check the blood sugar 2 hours later. And that was elevated. So we know this lady has a 20% increased risk to develop diabetes by the age of 45. So if you have diabetes with one kidney, your risk of kidney failure is definitely high. So I disqualified this particular donor. So that's just one aspect of the assessment. If we assess and we find the patient to have elevated protein level, even mild protein level that cannot be detected by your urine dipstick, you know, the one that we normally use in clinic, 1+, 2+,
we also will disqualify this donor. So there are many criteria of contraindication of the donor which I did not have enough time to cover. So if we find a donor that at some risk, right, and he or she really wants to donate. This usually happens to a mother who wants to donate to a young child. Mak, bapa yang anak baru tak sampai 20 tahun, anak belum mula belajar lagi dekat universiti, they really nak donate buah pinggang. Ada parents yang insist nak donate sebab mereka tahu kalau anak tu buat dialysis, mereka may not be able to live a longer time. So in that situation, we normally will refer to what we call an independent donor advocate. This person is a person who knows in detail what is the risk of you developing kidney failure in the future. So this patient will be properly counseled. Some take that risk, some don't take that risk. So we will not just simply take any donors. Most donors that we take, by the time we take one kidney, their kidney function will be down to about 50%. But the other kidney have the ability to improve slightly, maybe not to normal, but they may go up to about 60%. And only after that, it will decline. So kalau saya ada donor yang berumur 50 tahun, saya tak beritahu bimbang sebab kita punya target that this donor does not go on to dialysis sepanjang hayat mereka. Tapi kalau you ada donor yang masih sangat muda, 25 tahun dah donate buah pinggang, then we have some concern and we need to be very careful about that. I hope I answered your question. Okay. Encik Hafiz, you are muted. Terima kasih kepada Dr. Rosnah atas penjelasan yang telah diberikan tadi. Kita terus menerima beberapa soalan lagi daripada pihak pendengar, tetapi disebabkan oleh kesetukan waktu, saya akan menyampaikan beberapa persoalan, mungkin satu atau dua soalan lagi. Soalan yang kedua daripada Angela Lah. Kriteria untuk donor, sekiranya donor adalah wanita dan ada masalah hormonal imbalance, contohnya her menstrual cycle tidak menentu setiap bulan dan on her family planning, adakah akan mengganggu proses transplant atau akan membuat beliau tidak sesuai untuk transplant? I will answer that question. Okay, itu bukan salah satu kontraindikasi, tetapi kita banyak pick up masalah-masalah donor yang kami cuba perbetulkan semasa donor evaluation process. Sebab tu kadang-kadang sepatutnya donor evaluation process can take between 2 to 3 months. Sometimes it drag until 9 months to 1 year. Sebab kami cuba perbetulkan semua masalah ni. Dengan macam contohnya kalau hormone problem, kami akan dapatkan pendapat gynae akan gynecologist akan provide hormonal therapy untuk mengaturkan balik menses seseorang tu. So don't worry, it's not an absolute contraindication. I just take another question that I saw from Siti Arbaiyah. Pernah tanya doktor yang cek suami di dialysis center, dia cakap pesakit diabetes tak boleh buat transplant. That is not true, right? We do diabetes transplant for diabetic patients, but we need to assess the recipient carefully before we decide whether the recipient can undergo transplant or not. We must make sure that we put the kidney, the blood flow to the legs is okay, because a lot of diabetic patients have vessels disease to their limb. So kadang-kadang kita letak buah pinggang dekat situ, darah tak cukup pergi kaki, kaki pula tak cukup darah. We make sure their heart is good. So kebanyakan pesakit diabetes yang nak buat transplant, they need to undergo cardiac testing. The cardiac testing is usually very detailed. Sometimes we make sure that they actually have a coronary angiogram to make sure whatever blockage they have in the heart is dealt with before the transplant. Okay? Okay, thank you Dr. Rosnah. Okay, soalan yang seterusnya, saya rasa ini sesuai untuk Dr. Tan daripada Siti Arbaiyah. Pernah tanya pada doktor yang cek suami di dialysis center. Dia cakap pesakit diabetes tak boleh buat transplant. Betul ke? Dr. Tan? Oh, yang tu yang sudah dijawab oleh Dr. Rosnah sebenarnya? Saya baru jawab. Okay, alright.
Okey, soalan yang seterusnya. Lausa Adnan, selepas menerima buah pinggang daripada penerima, adakah pesakit buah pinggang masih perlu menjalani dialisis? Mungkin Dr. Murali? Ya, kalau dapat buah pinggang daripada pesakit, kalau dapat buah pinggang yang berfungsi, tak payahlah buat dialisis. Ya. Okey, terima kasih kepada Dr. Murali. Soalan yang seterusnya. What is the average lifespan for receivers in Malaysia? I have come across a lot of data from overseas, but how about local? Because the food that we eat locally is very different from Western, like MSG. It's a must in Asian food, but a lot of Westerners that don't eat MSG. For that reason, is there any difference between Malaysian and others because of the food we consume? From Raymond T. Okay. In terms of patient outcome, this is what we call, kalau medical term kita kata patient survival ya. Kita compare patient survival in transplant, you have to compare with dialysis. Sebab that is your alternative treatment. Kita tahu orang yang menjalani transplant, jangka hayat mereka akan lebih lama berbanding dengan orang yang meneruskan rawatan dialisis. Itu fakta nombor satu. Kalau you nak bandingkan macam mana Malaysia punya transplant program dengan overseas punya transplant program, ada kelainan. Kita punya pencapaian dari segi penderma hidup boleh dibandingkan dengan even dengan US, even dengan UK. Our outcome is as good as people being transplanted in UK, US, so on and so forth from living transplant. But from disease transplant, our outcome is poorer. Our patient survival is lower in Malaysia. And the reason for this is because we have very little kidney, so many patients waiting for that kidney. And orang-orang ni dia tunggu bukan 2-3 tahun. Kalau dekat overseas, orang tunggu untuk dapat buah pinggang dari penerima kadaverik 2-3 tahun. Dekat Malaysia kena tunggu 15-20 tahun sebelum ni. Sebelum ni orang kat Malaysia kena tunggu 15-20 tahun. Bila mereka telah menjalani dialisis selama 15-20 tahun, mereka dah terlalu banyak komplikasi. Jantung dah tak bagus, salur jantung dah tersumbat, penyakit tulang yang teruk, salur darah yang dah tak bagus, macam-macam komplikasi. Sebab tu diorang walaupun dapat buah pinggang, diorang punya survival, kadar jangka hayat mereka tak sebaik dengan apa yang kita lihat di luar negara. Kerana mereka telah menjalani dialisis yang terlalu lama. Terima kasih kepada Dr. Rosna. Soalan yang seterusnya daripada Syah. May I ask, how about aftercare following transplant? Any special test or specific treatment needed for the recipient? Mungkin Dr. Tan? Banyaknya. I think if you successfully get the transplant, then our role, kita punya tugas adalah memastikan yang transplant itu sehat, kan Dr. Rosna. So you know our focus is then change from buat dialisis, memastikan dialisis quality yang elok kepada memastikan yang buah pinggang yang baru ni, yang transplant kidney ni dalam keadaan yang sehat. So you will see that yang pesakit transplant ya dalam masa sebulan yang pertama kepada bulan yang ketiga banyak kena hadir dekat yang hospital sebab kita kena ukur yang darah ya untuk memastikan bahawa buah pinggang itu berfungsi. So yang tu kita akan buat dengan cekkan creatinine. So kita akan cekkan kencing, kita akan cekkan tekanan darah, kita akan cekkan memastikan bahawa semua ini berfungsi dalam keadaan yang sehat. Some center dia akan buat biopsi untuk memastikan bahawa tisu ni dalam keadaan yang sehat dan semuanya. So memang ada jadual yang agak ketat lah, dan agak penting untuk pesakit untuk follow. Sebab kalau pesakit tak follow apa yang kita risaukan nanti pula terdapat rejection. So it is not, usually I tell pesakit dia bukan daripada dialisis kepada transplant adalah sesuatu yang masuk daripada yang
something that you don't need to care anymore. You actually just exchanging satu condition kepada satu condition yang kedua, dan condition yang kedua ni iaitu yang transplant condition ni memang ada banyak-banyak yang kena follow. So tak boleh lepaskan daripada yang pergi jumpa doktor dengan pergi cekkan darah. So quite a lot of things that they need to do, which is very important to be disciplined. So kena disiplin sebelum buat transplant supaya disiplin after transplant. Terima kasih Dr. Tan. Kita boleh mengambil dua lagi soalan yang terakhir daripada penonton disebabkan oleh kesuntukan waktu. Soalan ini saya nak ajukan kepada Dr. Murali. Soalan daripada Nur Syafika. Boleh ke penderma dewasa derma buah pinggang kepada penerima kanak-kanak? Boleh, tetapi surgeon tu kena memastikan yang ruang untuk masukkan buah pinggang itu sesuai lah. So ada technical challenges tapi masih boleh buat. Baik, terima kasih Dr. Murali. Dan soalan terakhir kita pada petang ini daripada Belis Clara. Saya ajukan pada Dr. Rosna. Adakah pesakit SLE atau autoimmune berisiko untuk menerima buah pinggang? Straight answer, mereka boleh menjalani transplant. Biasanya kami akan memastikan penyakit SLE mereka ni dikawal dengan baik sebelum transplant dijalankan. Kalau kita tengok ubat-ubat anti penolakan tu semuanya adalah anti rejection. They are also immunosuppressant yang kita pakai untuk merawat pesakit SLE. So kebanyakan mereka lepas transplant penyakit mereka biasanya diam. SLE mereka diam kerana dikawal dengan ubat immunosuppressant tersebut. So tak ada masalah. Okey, terima kasih Dr. Rosna. Baik, kita menerima satu lagi soalan. Saya harap semua penceramah boleh benarkan satu soalan yang terakhir daripada penonton pendengar kita. Salam untuk orang tua melebihi 70 tahun. Masih sesuai ke untuk transplant? Bagaimana quality of life? Ya, Dr. Rosna. Soalan ni sukar sikit untuk dijawab. Kalau kita pergi di negara-negara maju, mereka akan masih melakukan transplant untuk pesakit-pesakit yang melebihi sesetengah umur. Tapi di Malaysia ni kita ada limitasi sedikit tentang daripada kita punya OT slot, kita punya ni. Jadi prioriti tu diberikan kepada pesakit-pesakit yang lebih muda. Okay, terima kasih kepada Dr. Rosna, terima kasih kepada Dr. Tan, terima kasih kepada Dr. Murali dan terima kasih kepada semua para penonton pendengar yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini dan yang mengajukan soalan. Mudah-mudahan segala persoalan dijawab secara jelas dan baik daripada semua speaker kita pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan sebelum mengakhiri program kita pada petang ini, jangan lupa untuk upload feedback form daripada pihak organizer dan boleh salurkan feedback anda melalui form tersebut dan boleh dibuat secara online dan boleh mendapatkan link tersebut melalui chat box yang telah disediakan. Dan untuk makluman semua berkenaan dengan e-book yang telah diwar-warkan oleh Dr. Tan sebentar tadi, cara mendapatkan e-book boleh melalui website kita dan juga link yang telah kita hantarkan melalui chat box sebentar tadi. Okey, dan boleh layari di laman web Davita di davita.com.my. Sekali lagi saya maklumkan davita.com.my. Terima kasih kepada semua para doktor pakar yang telah bersama-sama menjalankan program pada hari ini dan kami berharap semua pendengar di luar sana berpuas hati dengan topik yang telah kita bincangkan dan kami mengharapkan semua pesakit-pesakit faham dan dapat maklumat yang lebih jelas. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang kemusykilan selepas daripada program ini, bolehlah berhubung dengan pihak keduduk sama di Davita ataupun di Sunway Medical Center dan ketiga-tiga pakar kita yang sudi untuk menjelaskan tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini. Sekian dulu daripada pihak kami.
dengan kerjasama daripada Davita dan juga Sunway Medical Center, sehingga kita berjumpa lagi. Harap maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesalahan. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih.